After entering the colon, stool loses water as it travels upward through the ascending colon and across the belly through the transverse colon. As water is lost, stool returns from a liquid into a solid as it goes down toward the rectum in the descending colon. Stool is moved through the sections of the colon by waves of squeezing muscles in an action called peristalsis. Constipation can occur if too much water is absorbed from the stool or if peristalsis is slowed down. Macam mana nak jaga jangan sampai nyanyuk? Puan tahu macam mana? Nyanyuk ni dia sebenarnya adalah masalah otak. Berlaku sebab kekurangan sel-sel otak kita yang dah mati tak tumbuh yang baru. Jadi lama-lama otak tu dah tak ada sel baru dah. Yang sedia ada mati, sel baru tak ada. Dia jadi macam otak budak kecil. Macam mana nak jadi otak kita, sel baru kita tu keluar setiap masa. Sebab selagi kita hidup sepatutnya sel tu akan generate, dia akan keluar sendiri. Macam mana dia boleh jadi mati? Dia boleh jadi mati apabila otak ni kita tak gunakan untuk berfikir, bertadabbur, menyelesaikan masalah. Dia tak mula guna. Masa kita muda ni, masa kita produktif ni, kan kita guna lagi otak kita. Kita fikir, sok gini nak masak apa. Otak kita kan running tau. Running je. Tapi bila kita dah sampai umur macam ni, macam tak ada fikir-fikir apa-apa, dah rehat. Bangun tidur pun nak buat dah. Kan, hari tu pergi tengok orang sebelah, ada kan pakai baju lom tu lah, tak mencabar fikiran. Otak kita ni dia macam otot juga perempuan. Suami saya dia accident sebulan atas kaki tu kocik sebelah. Bukan sebelah, dua-dua jadi kocik. Saya pun tanya doktor, yang doktor ortopedik tu, kaki tu pun risaulah kan, laki kita kaki kocik, macam mana dia nak jalan ni, kalau mungkin kocik kan. Saya tanya ke doktor ortopedik tu macam mana ya doktor, kaki suami saya ni makin lama makin kecil, risau kan. Dia tak handsome lah kaki kocik ni. Kata doktor tu, otot sifat dia, bila kita tak gunakan, dia akan kecut. Otak pun macam otot tu juga sifat dia. Kalau kita nak dia mengeluarkan sel-sel baru, kita kena berfikir, mencari penyelesaian masalah. Maka otak tadi akan keluar. Setiap hari, mesti challenge diri kita, mesti ada ilmu baru kita belajar, mesti kita belajar buat benda baru setiap masa. Lepas tu kalau tanyalah orang yang kaji otak, dia kata untuk orang tua yang dah umur pencen tak ada apa-apa ni, belajar benda baru. Ira, pergi mana Pulau Kilang tak? Boleh je. Ini pula. Boleh je. Ini pula. Mestilah boleh. Dengan mesin piko terpantas di dunia, Geragat, Kilang, Melasma, Kilang. Wah, hebatnya. Mestilah nak hilangkan fermentasi, datanglah ke Wan. Saya adalah pengidap anxiety panic attack berpunca daripada masalah GERD dan gastrik. So normally sebelum saya buat riset, anxiety dia ada satu masalah ketakutan yang melampau. Ada kala saya terpaksa pergi ECG sampai sebulan dalam 4 kali. Doktor ni menyampah tengok muka saya sebab awak tak ada sakit jantung, kenapa awak datang? Tapi saya rasa nak mati doktor. Saya rasa tercekik, saya keep on choking. Dan selain daripada itu, masalah utama saya adalah saya tak boleh nak makan banyak benda. Saya terpaksa cut dan saya takut untuk makan. Bila salah makan, kita akan rasa bloated, sakit. Dan kita pun tak tahu ketakutan kita ni macam mana kita nak kontrol. Sebab orang akan kata, you ada sakit jiwa, you ada macam-macam lah. Sebab saya dah pergi psychiatrist, saya dah pergi segala rawatan. Dan at last, bila dah berhabis banyak duit, buat kampung apa semua, kita dah buat dukun lah. Saya dah. Tapi last kali bila saya cuba buat riset, apa yang saya perasan, lama-lama saya boleh kontrol saya punya anxious dan saya nampak ketakutan tu makin hilang. Sebab saya perasan yang perut ni dah mula tak sakit. Dan apabila makin lama, maksudnya lifestyle tu dah mula enjoy. Saya dah tak perlu berpantang. Contoh sebelum ni, kalau orang yang ada gastric GERD, dia tak boleh minum kafein, dia tak akan tercekik. Tapi sekarang saya dah tak perlu berpantang dan saya dah enjoy lah saya punya hidup. So, jom buat riset, overhaul lah perut anda. Pada kawan-kawan yang ada penyakit yang orang kata anxiety, panic attack yang tak boleh nak dirawat, tolong buat riset. Hampa, saya kena tag kat dalam ni. Okey, saya nak tolong jawab lah.
Tapi saya bukan nak jawab pasal penyakit yang dialami oleh pesakit tersebut, Encik Hamdan senario tu. Sebab saya bukan doktor yang merawat, dan kalaupun saya doktor yang merawat, saya tidak boleh mendedahkan apa yang pesakit tersebut alami, sebab benda tu adalah perkara sulit. Itu adalah melanggar etika seorang doktor. Okey. Dalam post ni kalau hampa perasan, dia cakap pasal ditidurkan. Sebenarnya saya kurang pasti siapa yang memulakan perkataan ditidurkan ni sejak musim COVID tu. Sebab bagi saya, orang yang memulakan perkataan ditidurkan ni lah yang memulakan fitnah terhadap bidang perubatan. Tak kisahlah daripada segi swasta ataupun kerajaan. Sebab apa saya cakap macam tu? Kalau kita translate dalam bahasa apa sekalipun, ditidurkan ini adalah put to sleep. Put to sleep ini adalah satu teknik mercy killing. Mercy killing ni adalah kita membunuh pesakit sekiranya kita berbelas kasihan terhadap pesakit tersebut. Tapi mercy killing ni adalah haram dekat Malaysia ni. Illegal. Memang tak boleh buat mercy killing kat Malaysia. Sebab Malaysia, doktor-doktor dia bersepakat dan bersetuju. Etika seorang doktor adalah untuk memeriksa dan merawat pesakit sahaja. Bukan untuk membunuh pesakit. Macam tu. Sepanjang saya kerja daripada dulu sampai sekarang, tak pernah kita sebut kat waris ataupun pesakit kita akan tidurkan pesakit ke apa. Kita tak pernah cakap macam tu. Selalunya kita akan cakap, cik, mak cik ni kita tengok paru-paru dia dah gagal berfungsi. Kita tengok dekat sini, boleh tengok ni betul darah dia terlalu asid, terlalu tinggi karbon dioksida di dalam. Dia punya paru-paru tak boleh nak keluar. Dia tak dapat nak pump karbon dioksida tu keluar seperti biasa sebab paru-paru dia dah gagal. Jadi kita kena membantu dia daripada segi pernafasan dia. Jadi kita akan bagi dia bius penuh dan kita akan bagi dia tiup pernafasan. Belum tentu lagi kita cakap itu adalah bantuan yang kita boleh berikan pada masa tersebut. Macam tu. Dan selalunya itu adalah management yang last resort. Maksudnya pesakit tu dah 50-50 baru kita buat macam tu. Sebab hampa ingat kita nak ke intubate patient ni? Hampa ingat kita mau ke? Doktor-doktor ni seronok ke nak masukkan tube ke dalam paru-paru pesakit? Kita tak seronok sebab apa? Sebab waktu nak buat tu kita ni terdedah kepada risiko. Kalau apa-apa kuman dalam paru-paru tu, orang yang buat tube, masukkan tube pernafasan tu yang akan kena dulu. Itu baru kuman. Kita cerita lagi macam-macam yang ada kat dalam tu. Contohnya macam darah. Dulu ada seorang doktor ni, dia masukkan je puff, terpercik darah ke muka dia. Masa tu pula dia pakai mask dia. Dia tak pakai pun face shield. Bukan zaman COVID lah time tu. Dia tak pakai face shield pun. Dia pakai mask dia. Puff, kena bayangkan darah penuh muka dia. Apa ingat kita nak ke intubate? Sebab intubate ni pun, tiup pernafasan ni pun ada risiko tertentu. Dan kita cuma akan bagi pesakit rawatan yang ada risiko yang tinggi-tinggi macam ni hanya untuk pesakit yang dah 50-50. Kalau kita buat, mungkin boleh memanjangkan masa dia lagi bersama dengan keluarga tercinta. Kalau kita tak buat, mungkin ajal dah menjemput atau mungkin boleh menyebabkan banyak organ-organ dia yang gagal. Terutama sekali buah pinggang. Sebab itulah kita bagi pernafasan yang artificial lah. Pernafasan palsu macam tu, kita bantu dia dengan tiup pernafasan untuk membantu dia dapat oksigen kepada semua organ. Organ yang pertama yang akan gagal adalah buah pinggang. Sekiranya tak dapat oksigen kan. Dia dululah akan shutdown. Kan kita kan pandai duk shutdown komputer tu kan. Macam itulah badan kita pun pandai shutdown juga kalau tak ada oksigen ni. Jadi kita nak bagi tu supaya organ dia tak shutdown. Faham? Kalau organ yang lain tu shutdown, last sekali adalah otak. Ni yang paling penting sekali. Otak shutdown, memang shutdown, bye-bye. Macam tu. Sebab itulah kita bagi bantuan pernafasan tu. Banyak lagi kes yang kita bagi bantuan pernafasan. Especially waktu COVID tu kan. Duk sebut ditidurkan. Kok geram lah. Siapa yang mulakan perkataan ni? Tak pernah lagi kita sebut. Siapa yang pandai-pandai jadi jurucakap bidang perubatan ni? Marah betul hati saya ni. Itu saja daripada saya.